A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan faraid, dan kita sekarang ni sedang membincangkan, atau bukan membincang, baca je. Baca contoh-contoh berkenaan dengan pengiraan. Kita dah terangkan hari tu daripada awal kita belajar sampai sebulan, tambah kan? Tak sampai sebulan pun. Tapi ada banyak orang suruh cepatkan habis. Pasal dia lari, ada sebab tu lari, suruh habiskan cepat. Dia kata nak masuk kelas untuk apa? Untuk apa? Buat munakahat. Belajar bagi harta dulu, kemudian barulah kahwin. Kan? Okay, masalah juga. Tapi yang tak nak datang tu pun Imran sakit tadi ni. Saya tak betul print ada ni, tapi Imran tak sihat. Jadi biasa dia buat. Saya serah pada dia file, dia akan buat kan. Kerana dia tak sihat, maka saya tak bagi. Akak dah cakap tadi. Imran tak sihat, dia MC. Jadi tak dapat nak berikan. Okay, anyway, kita belajar dalam masa kurang dari sebulan sebenarnya. Dengan cuti dengan apa, kita ambil berkenaan dengan faraid. Itu ilmu berkenaan pembagian harta pewarisan setelah mana seorang tu mati. Dan kita terangkan bahawa dalam ayat-ayat Al-Quran yang merujuk pada tajuk ini sebenarnya 3 ayat je. Mana surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Lain tak ada, okay? Yang mana ayat-ayat berkenaan adalah bentuk atau pembahagian yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita untuk kita laksanakan. So jadi dalam tajuk ni kita kata pembahagian harta berkenaan, kita dah terangkan bahawa ikutkan yang nak makan habis apa yang tertinggal, bagi sama banyak dan sebagainya, dipanggil asabah. Yang makan habis asabah. Kita tak pelik. Asabah ni mudah. Asabah ni mudah mudah aje. Apa tinggal baki dapat pada orang berkenaan, itu kita kata yang lelaki, alhamdulillah tak ada masalah, mudah aje. Tapi yang menjadi tajuk perbincangan yang perlu diingat adalah masalah pecahan. Pecahan-pecahan yang kita belajar di dalam Quran Karim berdasarkan ayat kita baca tadi, yang kita sebut tu 11, 12 dan juga 176 tu. Di dalam ayat berkenaan yang ada adalah ada 6 pecahan. 1, 1/2, 2, 1/4, 3, 1/8, 4, 2/3, lepas tu kemudian 5, 1/3 dan akhir sekali 1/6. Itulah pecahan pembahagian harta yang ada dalam Islam. Maksud dia, dan kita dah tengok contoh-contoh itu, dan kita terangkan hari itu untuk 1/2 ada 5 orang. Ini semuanya orang berseorangan. Semua yang berseorangan, 5 orang yang akan makan harta secara setengah. Maksudnya kalau mati, berlaku kematian, separuh harta setelah dibuat wasiat dan setelah dibayar hutang, separuh harta akan pergi pada orang ni. Kalau pertama, siapa? Suami. Itu dalam keadaan mana? Sekiranya dia si mati itu tidak ada sebarang anak, cabang waris, anak atau cucu. Anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Mana dapat setengah. Mana si suami akan dapat separuh harta isteri dia setelah wasiat dan juga hutang. Mana apa yang baki tinggal Mana separuh tu milik dia. Kalau si isteri tadi tidak ada cabang waris, itu tak ada anak atau cucu daripada anak lelaki, tak ada anak atau cucu daripada anak lelaki, maka separuh harta milik si lelaki berkenaan. Itu kumpulan pertama. Yang kedua yang boleh dapat setengah harta ni adalah anak perempuan. Syarat dia berseorangan dan juga tidak ada adik-beradik lelaki bersama dengan dia. Pasal kalau ada adik-beradik lelaki, dia tak dapat setengah harta. Dia akan makan apa yang baki bersama adik-beradik lelaki dia. Dan maka dia akan bagikan 2, 1. Mana 2 untuk abang atau adik lelaki dia dan 1 untuk dia. Jadi kalau dia berseorangan dan juga tiada orang lelaki bersama-sama dengan dia yang mewarisi bersama setaraf dengan dia, maka automatik akan dapat pada dia ni 1/2 daripada keseluruhan harta. Faham 1/2 setengah anak perempuan. Mana suami, anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak lelaki. Pejam celik tak nampak Kejap. Cuba bayangkan, bayang tak nampak. Tunjuk gambar saja agak. Kalau ada akak yang bawa tangan ni, kita takkan tinggalkan, kita ingatkan juga. Sebenarnya bukan apa, mudah sikit untuk orang yang dah lama datang pun untuk ingat balik.
Kalau tidak ni kan tak ingat langsung, kan? Okey. Ni. Cucu perempuan dari anak lelaki. Dan sini lah kita naik atas tadi. Okey. Inilah benda yang tak boleh print lagi ni. Nak bagi okey. Dia 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu je. Lain tak ada. Okey. Kemudian the first yang pertama, waris yang mendapat separuh harta pewarisan dengan syarat-syarat je lah. Dia tak boleh kita dapat automatik dengan syarat. Ada syarat dia. Okay, contohnya suami. Yang bila orang tu mati, kan, mati, kemudian tinggalkan waris. Ramai waris tinggalkan. Tapi suami ini tadi akan dapat separuh harta. Kalau dia tak ada anak. Tak ada anak atau cucu daripada anak lelaki. Okay, maka suami dapat setengah. Kemudian anak perempuan. Ni contoh darajah ni, anak perempuan. Ni si mati, ada pasangan dia dan anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni akan dapat separuh harta. Bila dia apa? Dia berseorangan, satu. Kedua, tidak ada bersama-sama dengan dia adik-beradik dia yang mewarisi bersama dengan dia. Contoh kalau dia ada adik-beradik lelaki, dan dia takkan dapat setengah. Okey. Yang ketiga, cucu perempuan anak lelaki. Ni, gambar ni. Mesti anak lelaki wujud dulu. Kalau kita wujud macam mana cucu perempuan boleh datang? Mesti ada anak dia. Tapi cuma ketika mati si mati ni tadi, anak lelaki dia lama dah tak ada. Okey, dan dia tak ada anak-anak perempuan yang lain. Kalau ada anak perempuan dia, cucu tak ada masuk. Faham tak? Mana maksud dia sekarang ni, dia si mati ni mati, mana perempuan dah mati dah. Apa mati lelaki dah mati ni, perempuan atau lelaki sama aje. Cuma buat suami jadi yang mati mesti perempuan. Dah mati mesti suami, mesti dapat harta, mesti lah isteri dia mati. Takkan lelaki dia mati juga. Okey, maksud dia kalau dalam perempuan, kalau dari lain, anak perempuan, cucu perempuan, adik-adik kandung dan juga adik kandung sebapa, perempuan sebapa, semuanya tak ada masalah. Yang mati tu lelaki ke perempuan. Tak ada masalah, tak ada iktibar. Mati ni lelaki ke perempuan tak kisah. Yang pentingnya pasangan dia tadi kita tak bincang apa dapat. Tapi kalau yang dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Diorang ada anak lelaki, anak lelaki dah mati dah. Tinggal cucu perempuan. Cucu perempuan akan dapat separuh harta. Bila dia berseorangan, tiada adik-beradik lelaki bersama dengan dia yang mewarisi harta bersama dengan dia. Itu syarat penting. Pertama dia tak dihijab lah. Kalau dia kata ada anak-anak lelaki atau anak perempuan kepada si mati, maka dia tersekat. Dia boleh masuk dalam warisan pun. Okey. 3. Keempat, orang yang dapat separuh harta adalah saudara kandung perempuan bagi si mati. Mana adik-beradik perempuan kepada si mati. Syarat dia dapat setengah adalah apa? Pertama, si mati tak ada cabang waris, tak ada anak, tak ada cucu anak lelaki. Kedua, dia seorang. Ketiga, kalau dia ramai masalah juga, tak dapat juga macam tu. Okey, ketiga, tiada adik-beradik lelaki, waris lelaki yang menyekat dia. Selain itu, bapak tak ada. Bapak si mati pun tak ada juga. Saya merahkan. So, bapak si mati ni dah tak ada, maka boleh adik perempuan dia ikut serta. Kalau dia kata, bapak dia ada, adik-beradik tak masuk. Kalau bapak ada, orang tu mati, bapak dia hidup lagi. So, harta dia akan pergi pada bapak dia. Kalau dia tak ada anak dan sebagainya, bapak dia akan dapat habis semua. Habis pada bapak dia. Adik-beradik dia takkan boleh masuk seorang pun. Kalau bapak dia tak ada je, dan adik-beradik dia ada hak untuk masuk serta menyertai bagi menghabiskan harta dia. Faham? Jadi sekarang ni contoh kat sini bagi adik-beradik perempuan kandung bagi semati. Kemudian kelima, yang terakhir okey, adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Mana bapak satu, mak lain. Dah tak nafas dah macam dah. Ingat suami, anak perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan tu anak lelaki punya anak Kemudian adik-beradik kandung, adik-beradik perempuan kandung dengan si mati, dan juga adik-beradik sebapa dengan si mati. Inilah orang yang kalau dia berseorangan, yang ni berseorangan, tak ada siapa bersama dengan dia dan sebagainya, maka dia akan dapat separuh harta si mati. Suami syarat dia satu je, tak ada waris yang bawah. Tak ada cabang waris. Adik-beradik perempuan si mati, adik-beradik lelaki si mati, tak kacau dia. Mana kalau dia kata si mati, isteri dia tadi, dia orang tak ada anak, dia mati, isteri dia mati, memang separuh harta isteri dapat pada dia. Faham Okey, ini kumpulan yang dapat apa? Separuh. Kemudian 1/4. 1/4 ini milik dua orang saja. Itu pertama suami. Bilakah suami akan dapat 1/4 daripada harta? Apabila si mati atau isteri dia ada apa? Anak atau cabang waris, tak kira anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Kalau cucu anak perempuan ada, semua keluarga dia mati, anak-anak dia ada tapi semua mati dah. Tinggal cucu daripada anak perempuan. Tak boleh menyekat si bapa suami tadi daripada mendapat 1/2. Suami dia akan tersekat bila mana apa? Ada cabang waris. Itu cabang waris tadi anak atau cucu daripada anak lelaki. Faham Okey. Suami 1/4, kalau tidak 1/2.
Okey. Isteri akan dapat macam apa keseluruhan harta, apa 1/4 daripada keseluruhan harta, apabila apa? Si suami itu tadi yang mati tu tidak ada langsung waris, cabang waris. Tak ada anak. Dia opposite kedudukan. Opposite kedudukan ni. Macam suami tadi kalau dia kata tak dapat anak, tak ada apa, isteri tak ada anak, suami dapat setengah. Okey, kalau suami tu tak ada anak, isteri dapat 1/4. Dia separuh daripada 1/2. Kenapa? Kita dah terangkan bahawa sebab lelaki ni tanggungan kat atas dia wajib. Dia bukan dapat banyak harta supaya dia dapat joli. Tapi pasal dia punya tanggungan tu lain. Pasal lelaki ni wajib tanggung. Adik-beradik dia kalau susah, mak bapak di sini kalau susah, anak dia confirm lah. Kemudian adik-beradik dia, bapak saudara dia, belah bapak dan sebagainya, itu adalah tanggungan wajib dia. Tanggungan wajib yang orang tak boleh diberikan zakat oleh dia. Okey, jadi secara tak langsung dapat lebih, tapi namun tanggungjawab adalah besar. Bukan dapat lebih kita sengih-sengih seorang. Kita dapat lebih sengih seorang. Oh, kaya kan. Mana tanggungan tadi. Okey, faham Okey, kita habis dah. Mana untuk 1/4 dua orang, dua je. Suami atau isteri. 1/8 satu je. Isteri. Seorang atau ramai, tak kisah. Mana bila isteri dapat 1/8, bila mana si suami itu tadi yang mati tu ada anak cabang waris. Mana anak atau cucu atau seterusnya, maka automatik si isteri tu 1/8 saja harta dia akan dapat. Tak kira dia seorang atau ramai. Bukan 1/8 tu dia apa, seorang atau dua orang isi 2/8 atau 3, tak, bukan. Dia kan macam tu. Dia 1/8 tu kongsi semua. Okey, faham Jadi ini 1/8. Okey, jadi first pecahan 1/2, 1/4, 1/8. Ingat 1/2 tu ada 5 orang. 1/4 ni ada 2. 1/8 ada 1. Habis. Okey. Kemudian golongan 2/3. Golongan 2/3 ni ada 4 saja. Dia golongan siapa? Dia adalah orang yang sama dalam 1/2 tadi, tolak suami je. Buang suami. Bila buang suami, siapakah yang dapat 1/2? Anak perempuan, cucu perempuan anak lelaki, adik-beradik kandung perempuan dan adik-beradik kandung sebapa dengan si mati. Orang-orang ni kalau dia ramai, dengan syarat patut dapat 1/2 kan? Tapi kali ni dia ramai pula. Dan 2/3 harta tu akan pergi pada diorang. Maksudnya anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan. Ini daripada anak lelaki lah. Kemudian adik-beradik kandung perempuan, adik-beradik kandung perempuan bagi si mati, dan adik-beradik kandung sebapa perempuan sebapa dengan si mati. Yang satu bapa dengan si mati. Yang contoh macam rajah ni, anak-anak perempuan. Anak perempuan tu lebih dari 2 orang. Lebih 2 orang maka dapat 2/3. Adapun cucu perempuan anak lelaki pun contoh juga, anak lelaki tak ada, cucu perempuan 2 orang dapat 2/3. Adapun adik-beradik kandung perempuan bagi si mati pun contoh juga dapat 2/3. Dia sama, kalau ada seorang dapat setengah. Dengan syarat yang sama ni, kalau ada seorang dapat setengah. Kalau ramai aja sini, dia dapat 2/3. Dan juga terakhir, adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Simple kan? Maksudnya bila 2/3 ni ingat 1/2 punya kumpulan, tapi buang seorang. Siapa? Suami. Okey. Kemudian yang dapat 1/3 daripada keseluruhan harta, 2 saja. Siapa? Pertama, mak. Bila mak dapat 1/3 harta, bila mana apa? Si mati tak ada cabang waris, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cucu anak lelaki, dan juga tidak ada adik-beradik yang ramai lebih daripada seorang. Kalau adik-beradik ramai adik-beradik ramai je. Ada 2 orang ke, 3 orang ke dan sebagainya. Habis, dia tak boleh dapat 1/3. 1/3 ni hanya apabila si mati tak ada bawah dia. Kiri kanan dia itu adik-beradik dia yang setara dengan dia tidak adalah lebih daripada seorang. Lebih seorang je, automatik dia tak dapat 1/3. Bila dia kata macam dan rajah kita tunjuk macam ni, mak, bapa, adik-beradik dan sebagainya, di sini mak tu dapat 1/3. 1/3 of the keseluruhan harta. Tapi ada para ulama nyatakan di dalam rajah macam ni, kalau bapa ada dan mak dapat 1/3 bersama bapa. Mana ambil semua harta tadi, baki tinggal 1/3 daripada apa bersama bapa. Mana bapa dapat dia dapat 1, bapa dapat 2. Dia jadi macam apa? Macam lelaki untuk anak-anak lah. Bahkan para ulama kata itu adalah bagi beradab dengan Allah Taala. Allah kata lizzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk lelaki 2 habuan wanita. Mana beradab. Mak pun ikut sama macam tu. Tapi kalau dia seorang tutup bapak tu, dia memang 1/3 daripada keseluruhan harta. 1/3 keseluruhan harta. Mana bagi jadi milik dia. Tapi syarat lah, si mati tadi, anak dia yang mati tu tidak ada anak atau cucu lelaki, cucu dari anak lelaki, anak atau cucu anak lelaki, walau seorang. Tak, ataupun kalau bawah tak ada, tapi apa? Adik-beradik lebih dari seorang. Kalau ada adik-beradik lebih dari seorang, dan automatik mak tu akan dapat 1/6. Dia tak boleh dapat 1/3. Jadi kumpulan pertama 1/3. 1/3 satu, dia 2. Satu lagi, adik-beradik seibu dengan si mati.
Katakanlah orang tu mati, dia adik-beradik, dia tak ada anak, bapak dia pun tak ada. Kemudian ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik seibu dengan dia tu. Satu mak dengan dia. Mana dengan mak dia, mana adik-beradik sini. Ada sini, nampak? So dalam konteks ini dua orang ni, seibu ni, dia akan makan 1/3 keseluruhan harta. Bahkan adik-beradik yang ini tunggu dia. Ya, pasal dia dapat fardu. Adik-beradik lelaki yang sebagainya kat sini tak boleh masuk. Tunggu sampai dia makan, ada lebih boleh masuk. Adik-beradik lelaki yang ni yang sebapak ni akan tersekat lah dengan adik-beradik seibu sebapa yang ada. Diorang ni akan sekat dia ni. Tapi dia ni tak boleh sekat oleh siapa. Siapa tak boleh sekat dia. Kecuali kalau bapak atau datuk atau cucu atau anak pada si mati. Sahaja yang menyebabkan dia tak boleh masuk. Ada si mati tu ada anak, ada cucu daripada anak lelaki, ataupun ada bapak atau datuk, maka adik-beradik semak dia tak boleh masuk. Usul dengan furuk tu. Ada usul, ada furuk. Dia tak boleh masuk. Tak ada, dan kalau dia ramai 1/3. Ramai 1/3 Faham? Jadi kita lihat 2/3 empat orang. 2/3. Ingat, refresh balik. 2/3 ada 4. Anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, adik-beradik perempuan sekandung, adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Adik-beradik perempuan ramai. Kemudian bila yang ni 1/3 pula, separuh 2/3 adalah 1/3. 1/3 ni dua je. Mak ataupun adik-beradik yang ramai adik-beradik yang seibu dengan si mati. Jelas? Okay. Dan yang terakhir, yang dapat 1/6. 1/6 ni ada 7 kumpulan. Pertama, ibu. Bila ibu dapat 1/6, di original konteks lah. Bila mana si mati ni ada anak atau ada adik-beradik lebih daripada seorang, maka mak automatik duduk keadaan mana. Kalau contoh macam diorang ni, mungkin dalam gambar rajah ni, si adik-beradik perempuan ni tak boleh masuk. Adik-beradik ni kata ni tak boleh masuk. Tetapi apa? Ni, kerana ada anak-anak ni, mana ada bawah ini atau ada sini, mak dia tak boleh masuk. Dapat lebih daripada 1/6. Dia 1/6 je. Mana si mati ada anak atau cucu daripada anak lelaki, ataupun dia ada adik-beradik lebih daripada seorang, maka automatik mak hanya akan dapat 1/6. Tak boleh lebih. Nenek ganti dia lah. Apa keadaan nenek ganti dia? Ni, nenek. Nenek tu mak punya mak. Mak punya mak. Kalau mak tak ada lah, tu saya gariskan merah tu. Yang mak tu mati. Bila mak tu tak ada, maka nenek yang tinggal, maka nenek akan ganti ke tempat mak. Dan dia akan dapat macam mana mak dapat. Kalau dia kata mak tu, sekarang contoh macam ni, mak dapat 1/6. Sebab apa? Sebab si mati ada cabang waris dan juga adik-beradik lebih daripada seorang, maka mak dapat 1/6. So nenek ganti tempat mak pun dapat 1/6 juga, tak ada lebih. Faham? Okey. Kemudian cucu anak perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ini keadaan di mana kalau dia berkongsi bersama mak saudara dia. Si mati, ni mati, ada anak perempuan lelaki, tapi ni dah mati, nak mati. Tapi ada seorang cucu perempuan. Cucu perempuan ni temankan mak saudara dia. Mak saudara dia dalam konteks ini confirm dapat setengah. Kan? Mak saudara ni mak saudara ni. Dia mati, dia seorang je anak perempuan yang wujud. Betul? So setengah harta. Okey. Cucu perempuan ni kalau temankan mak saudara dia 1/6. Dia mencukupkan 2/3. Untuk take 2/3 of the whole harta tu, 1/6 tu dia ambil. Jadi milik dia. Tapi mak saudara dia tak ada kacau, dia bertemankan mak saudara dia lah, tu je. Dia temankan mak saudara dia. Itu siapa? Ni, anak perempuan pada si mati. Anak perempuan pada si mati. Dalam keadaan ni Pasal kalau anda kata ini kalau dia seorang dia dapat sini. Okey, kalau ada yang lain tu terganggulah, terkacau lah. Kalau ada lelaki kacau, kalau ada sekian kacau. Tapi yang ni kalau dia seorang 1/6 milik dia. Kalau dia dua orang, 1/6 tu milik dua orang tadi. Dia tak ada makan lebih. Okey, faham tak? Maksudnya dia akan mencukupkan 2/3 bagi menemani anak si mati yang dapat setengah. Nampak? Okey. Saudara perempuan sebapa dengan si mati? Siapa ni ni? Bila mana apa? Adik-beradik perempuan kan dia berseorangan. Bapak tak ada dua orang kan, tak ada kacau dan sebagainya. Maka adik-beradik ini, dia ni boleh masuk temankan adik-beradik kandung. Ini sebapak, ni kandung. So bila mati, adik-beradik kandung dia anak tak ada. So adik-beradik kandung dia dapat 1/2 perempuan ni. Yang ini akan cukupkan 2/3 macam kisah tadi. Tadi cucu kan buat kerja. Dapat temankan dia punya maksudnya yang ini temankan adik-beradik. Okey, ini kumpulan keempat. Kumpulan seterusnya adalah bapak. Bapak dapat 1/6 sahaja. Bila mana apa? Bila mana si mati ada cabang waris. Lelaki, perempuan tak boleh
Yang lelaki. Perempuan dia boleh sangkut. Dia akan menyebabkan bapak ni bukan setakat dapat tu, dia dapat tambahan lagi. Dia dapat 1/6 dan apa yang baki tinggal. Pasal adik-beradik ni tak boleh masuk ni. Ni semua tak boleh masuk ni. So apa yang tinggal, bapak ni akan dapat. Kalau anak-anak lelaki tak ada, dan bapak ni akan dapat 1/6 dan tambahan. Tapi kita bincangkan sekarang 1/6 je. 1/6 tadi confirm untuk dia. Kalau sekiranya anak-anak tadi si mati ni ada anak, ada cabang waris sebagainya, maka 1/6 sahaja milik dia. 1/6 sahaja. Kalau tak ada anak cabang waris ni, 1/6 tambah dengan apa yang tertinggal. Whatever asabah yang tinggal lah. Okay. Kemudian datuk ganti bapak pun sama juga. Okey. Mana adik-beradik tak boleh masuk kalau bapak datuk ada. Datuk tak masuk juga. Datuk menyebabkan orang tersekat. Dan diorang pun datuk pun dapat 1/6. Sebab apa? Kalau sekiranya bapak tu tadi ada anak tu yang mati, cucu yang mati tu, cucu pada datuk lah, ada cabang waris, ada anak ataupun cucu daripada anak lelaki. So automatik dia tak boleh ambil lebih. Okay, dan bahkan lelaki yang lelaki. Kalau perempuan dia akan dapat lebih tambahan. Baik, faham Yang terakhir ada daripada si ibu. Tadi kita kata dia teman dengan mak tadi 1/3 kan. Mak 1/3, dia umur 1/3 kalau orang ramai. Tapi bila dia umur seorangan, maka 1/6 sahaja. Tak lebih dari itu. Faham Jadi konsep dia lelaki dan perempuan. Lelaki atau perempuan tu kita buat L atau P. Lelaki atau perempuan sama je, dia tak ada beza. Kalau adik-adik seibu dengan si mati. Jadi kalau lelaki si mati, adik-adik yang sebapa dengan si mati atau kandung, dia ada beza, lelaki lain perempuan lain. Kalau yang si ibu ni tak ada, dia setaraf setaraf dengan si mati. Faham Baik. Refresh balik. Okay, jadi kita tengah tengok contoh, dan dalam contoh yang kita belajar ni, kita tengok cara pengiraan dibuat. Dan kali terakhir kita bincangkan itu adalah berkenaan dengan mak mak kan. So, kita ambil contoh mak macam ni. Kalau dia kata mak dapat 1/6 bila? Kita ambil ni mak atau nenek kan. Ingat dia? Kita ingat. Yalah betul lah. Okey. Nak nenek kan? Mak kan? Sama mak kan? Hari tu. Okey, tak apa, kita tengok je senario dia. Dia benda kita nak tengok contoh je. Baik. Satu, dua, tiga. Sini nak ambil dah kali kedua dah. Okey ni. Ini ambil ni. Mak. Ini 7 kita ambil dah. 7 kita ambil. Ni ada dari seribu. Ni tak ambil, ni tak ambil. Ni ambil. Baik. Ya, yang 7 adik-beradik tu kita ambil dah. Yang mana dalam kisah ni macam ni. Tengok contoh pengiraan. Tuan Haji seorang tu dia hilang tu datang tu dia blur balik. Actually kali ni kita baca tau. Sekarang kita tak baca dah. Kita sini dalam rajah ni ditunjukkan sini. Zaujah, akhul lil ab. Ni dalam masa dia macam ni. Bila orang tu mati, tinggalkan mak. Dia mati tinggal mak. Kemudian zaujah. Itu isteri Ini contoh tu. Sekejap tengok gambar, nampak tak? Oh, tak nampak ke? Sekejap okey. Tutup balik. Nampak lah kot. Dia tak gambar benda sama kan. Okey, dan gambar rajah ni, maksud dia si mati tu mati, orang mati tu tinggal mak, isteri dan juga adik-beradik sebapa dengan dia, tapi 7 orang. Adik-beradik lelaki. Kalau kan akhlil ab, tapi 7. Dia buat sengkang tu maksud dia 7. Okay, dan rajah ni tengok. Mak dapat 1/6. Ni sekali kita senang bincang 1/6. 7 tu maksud 7 orang. 7 orang. Kalau tak 7 kan masalah lah. Dia tak macam tu je. Akhlil ab ada 7 orang kata. Okey. Ni kita buat dah sebenarnya hari itu, tapi kita refresh balik. Jadi dalam gambar rajah ni tengok mak 1/6. Soalan kenapa? Sebab dia ada beradik-beradik lebih daripada seorang. Memang dia tak ada cabang waris. Okey, mak dapat 1/6 sebab si mati ada adik-beradik lebih daripada seorang. Kemudian zaujah, isteri 1/4. Kenapa? Sebab si mati tidak ada cabang waris. Itu anak atau cucu daripada anak lelaki. Kalau ada cucu atau anak lelaki, cucu anak lelaki ataupun cucu dari anak lelaki ataupun anak, apa jadi pada dia? 1/8. Ingat tu je. Okey, dan akhlil ab, mana adik-beradik sebapa yang si mati, asabah, makan apa baki. So, tengok cara pengiraan dia, bila sini 1/6, 1/4 ni, tengok 6 dengan 4. 6 dengan 4. Okey, dia macam ni, kaedah dia diorang buat, dikerat salah satu. Kalau dia kata 6 dan 4, dia soalan tanya, boleh bagi 2 tak? 6 tu dia bagi 2? Boleh. 4 dia bagi 2? Boleh. Kalau kita kan, kita terus macam sifir congak kan? Dia tak sifir congak. Dia kata apa?
kerat salah satu di antara dua nombor tadi kali dengan satu lagi. Contoh macam 6 kerat 2. Dapat apa? 3 kali dengan 4 dapat apa? 12. Ataupun 4 kerat 2 dapat apa? 2 kali dengan 6. Dia formula macam tu. Tu tak pening kepala. Tapi kalau dia kata tak boleh bagi 2, kali terus direct. Straight kali. Okay. Jadi mak 1/6. 1/6 daripada 12 adalah 2. Sebab 2 kali 6 adalah 12. Zaujah, isteri, 1/4. 1/4 daripada 12 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. Akhlil ab, baki yang tinggal. 7 tu bagi dapatlah seorang satu. Yalah kalau juta banyaklah. Kalau 12 juta ini bagi memang banyaklah 100 juta. Tapi kalau dia kata setakat apa 3-4 ribu tak payahlah kan. RM1 dia dapat makan. Yalah bolehlah belanja beli kambing seekor. Kan. Faham Okey, ya, sambungkan ini. Okey. Mak dan orang tu mati tinggalkan mak. Mak ibu dia tinggalkan ibu dan juga akhlil adik-beradik lelaki seibu. Tapi nampak dia tulis apa? Tepi tu tulis apa? 2 orang. Maksudnya dapat lambang 2 tu 2 lah. Dia tak nak tulis dah banyak-banyak nanti kena penuh kotak. Okey. Kemudian am ni siapa? Bapa saudara belah siapa? Bapa saudara yang menjadi waris hanyalah bapa saudara bapa. Bapa saudara belah mak tak jadi waris. Bapa saudara belah mak dipanggil khal. Khalun, kha alif lam. Khalun. Atau khalah. Kalau perempuan kalau mak saudara. Kalau mak saudara tak masuk langsung dah boleh sana tu. Dia tak masuk, bapa saudara je. Ataupun sepupu, itu anak pak saudara. Anak pak saudara. Pasal ialah pak saudara tak masuk. Okey. Dia ikut orang lain dah. Okay. Anyway, kisah dia sekali. Iya. Dia lari belah itu ke? Yelah. Okey, dengar ni. Okey, bapa saudara. Bapa saudara yang itu belah bapa. Okey, ada seorang. Amun, kalau ammah perempuan lah. Okey, perempuan. Ammah mak saudara. Tapi belah bapa. Mak ammah tak masuk. Sebab kenapa rajah yang kita buat tadi tu tak ada. Saya saja buang, hilang terus. Tak ada, tak ternampak pun dalam tu. Okey, baik. Jadi untuk mak mak dapat apa? 1/6. Kenapa 1/6? Sebab si mati ada waris. Memang ada waris, tak ada masalah. Semua waris. Cuma masalah kenapa 1/6? Tak 1/3. Sebab dia ada adik-beradik lebih daripada seorang. Itu cerita dia. Kalau cabang waris, maksud dia ada anak atau cucu daripada anak lelaki. Kalau adik-beradik dia tengok 2 je. Mana kalau mak dia dapat 1/6, maksud dia tengok adik-beradik dia ke lebih daripada seorang ataupun dia punya anak atau cucu ada. Anak cucu si mati. Baik. 1/6 sebab dia dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Sebab Allah Taala nyatakan dalam Quran dalam surah An-Nisa Allah Taala nyatakan fa in kan lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Kalau dia ada adik-beradik ramai, maka mak dia dapat 1/6. Itu Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa fa in kan lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Kalau dia ada adik-beradik ramai, maka mak dia dapat 1/6 saja. Ayat yang ke-11 atau 12 tak pasti. Okey, dia kata sini kan. Dia dalam ayat yang ke atas sikit. Ni. Kalau bapak sedang terdapat beranak, kalau tak kisah adik-beradik perempuan dia, mak kampung. Itu dia berusaha dengan Allah Ta'ala lah. Itu pening kepala. Jangan pening kepala. Harta cari. Jangan pening kepala. Maksudnya bila Islam bagi benda berkenaan, bukannya Islam tak pernah ni. Tak, Allah Ta'ala maha adil. Jangan takut. Ini pening kepala. Kita ni pening kepala bila kita ingatkan semua pengurusan kita dunia. Semua dunia. Dunia ni habis sekali. Tak habis kat dunia, tak dapat rugi. Relax. Jangan. Kan? Kesian tu Allah Ta'ala maha kaya. Maksudnya kalau kita kesian, dengar sini. Kalau dia kata ikut dia tajuk tu kak, la ilaha illallah, dengar sini. Dengar tajuk ni, dengar sini. Kalau dia kata dari segi asasnya, kita kadang keluarga Rasulullah sendiri kita perhatikan. Kan bila saya terang itu, kalau bapak saudara dia kan Abu Talib miskin. From one side of view kita nampak benda tu buruk. Kesian dia miskin kan. Mungkin dahulu kan dia kekal, patutnya bangsawan juga, apa hal dia miskin. Okey, baik sekarang ni. Tapi dengan miskinnya baginda Sallam, Ali bin Abi Talib dapat tinggal umur Rasulullah. Dia ambil. Hamzah ambil seorang, ambil Ja'far. So, jadi secara tak langsung bagi daripada point view of Ali, kemiskinan bapak dia adalah keuntungan untuk dia. Sebab dia dapat tinggal rumah Rasulullah. Kalau bapak dia kaya, Nabi tak ambil dia tinggal. Faham tak? Jangan cepat kita
memandang satu situasi tadi. Pasal orang tu akan jawab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha kaya. Yang bimbang. Dan kita nanti pening kepala nanti macam, apa salah sekian. Menyampah gila. Akak nak tahu cerita di sini. Contoh macam, Bukan kita nampak, kita kesiankan dia tak tahu. yelah. Macam okey macam ni lah. Macam dekat ni kan. Kat Kuala Selangor. Kalau pergi Kuala Selangor kan. Jambatan kan. Kuala Selangor tu. Jambatan Kuala Selangor tu kan. Pernah lintas jambatan Kuala Selangor? Jambatan Kuala Selangor tu. Kan lintas jambatan Kuala Selangor. Lepas tu kita sendiri pergi Tanjung Karang kan. Kalau kita datang di sini lah. Kalau tidak kita opposite. Okey. Lepas jambatan Kuala Selangor tu. Sebelah kanan tu ada pokok kelapa. Sekarang ni dah naik macam-macam bangunan. Tanah sebahagian kat tanah tu tanah bapak saya. Tapi bapak saudara dia tipu. Ambil semua sekali. Kami lintas kecil-kecil lagi tengok macam tu. Memang biasa lah. Pasal actually kampung kawasan tu kan. Tepi Tujuh Matang dan sebenarnya kampung keluarga saya. Bapak saudara di Kelentong. Tapi tak adalah sibuk macam bila kan. Relax lah. Kan harta cari sendiri. Udah lah. Tak pening kepala. Dia memang itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kerana kata tak nak belajar, dia itu setiap manusia kan. Kan setiap manusia tanggung apa dia buat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. So dia kerjakan. Kalau dia tak usahakan, dia tak kena. Dia usahakan, dia kena. Tu je. Dan kita kata kita cuba sedaya upaya sampaikan maklumat. Tapi normally masyarakat kita ni bila kita sampai maklumat, dia kata kita dengki. Dengki? Itulah. Dengki. Masalah dia. Sebenarnya kita masalah dengki. Okey. Baik, jadi dalam tajuk ayat tu, dia kata apa? Ayat ke-11. Fa in kana lahu ikhwatun, dan jika dia si mati tadi mempunyai ikhwatun, adik-beradik. Jadi ikhwah ni ramai Dia kata ganda bagi adik-beradik ni banyak. Dia dua. Satu ikhwan, akhwat. Itu biasa kita gunakan ikhwan, akhwat, tapi juga dengan ikhwah. Ikhwah ni menangkumi semua, tak kira perempuan lelaki. So kalau seorang perempuan seorang lelaki, ya ikhwah. Kalau dia kata dua-dua perempuan, ikhwah juga. Kalau dia kata dua-dua lelaki pun ikhwah juga. Maksudnya tak dikirakan. Maksudnya ikhwah ni actually tak, macam universal. Universally apa ni digunakan. Jadi kalau dia ada ikhwah, fali ummihi sudus, maka untuk mak dia 1/6 saja. Macam kita kata lah. Okey. Kemudian akhlil adik-beradik seibu, maka dia dapat apa? Kat sini tulis 2, maka dia apa? 1/3. Kenapa 1/3? Okey, kenapa? First thing first. Kenapa dia boleh masuk? Sebab bapak tak ada. Datuk tak ada. Dan juga tak ada cabang waris bagi si mati. Tak ada anak, tak ada cucu. Kalau ada anak atau cucu, maka dia tak boleh masuk. Okey. Kedua, kenapa dapat 2/3? Sebab dia lebih dari seorang. Kalau dia seorang saja dapat apa? 1/6. Okey. Mana dapat? Pun dari Quran juga. Nah, ayat berkenaan ayat yang berikutnya Allah Taala kata apa? Okey, Allah kata wa in kana rajulun yurisu kalalatan wa aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Mana dan jika seorang lelaki itu mewarisi kalalah, maksud dia tak ada anak, tak ada cabang bawah, tak ada usul atas. Mana seorang je. Mana maksud dia atas tak ada, bawah tak ada. Itu panggil kalalah. Mana tak ada usul, tak ada furu'. Kan, bersendirian. Maka ataupun perempuan sama je, walahu akhun au ukhtun, dan dia ada adik-beradik, lelaki atau perempuan, maka dia kata falikul liwahidin minhumas sudus. Maka untuk kedua mereka ni sudus 1/6. 1/6 untuk lelaki, 1/6 untuk perempuan. Okey. Fa in kanu aktsara min zalika, kalau mereka lebih daripada 2 orang, fahum syuraka'u fi sulus, mereka dapat apa? Kongsi dalam 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan tajuk dia mimba' diwasiyatin yusabiha au dain ghairu mudar, dan setelah daripada wasiat dan yang diwasiatkan ataupun hutang yang tidak memudaratkan. Maksudnya kalau tak habis-habislah. Tapi anyway, yang tajuk sekarang ni yang dimaksudkan dengan akh ukhtun ni dalam ayat ke-12 tu adalah adik-beradik seibu dengan si mati. Pasal adik-beradik yang sebapa atau seibu sebapa dengan si mati, dia dapat macam anak kita. Dia makan macam anak. Exactly macam anak. Kan ingat tadi? Anak perempuan, cucu perempuan, betul apa? Adik-beradik perempuan. Betul tak? Lepas kemudian adik-beradik perempuan sebapa. Maksudnya dia orang ni makan macam anak kita. Macam anak kita lelaki dapat makan semua habis. Adik-beradik lelaki kita makan macam tu juga. Tapi adik-beradik perempuan, adik-beradik yang seibu sebapa, macam tu, sebapa macam tu, seibu tak? Seibu dia makan ada jumlah tetap. Seorang 1/6. Ramai 1/3. Habis cerita. Okey, dapat dia dua orang tadi 2/3 Kemudian dia kata apa? Amun apa? Bapa saudara. Dapat apa? Asabah. Kenapa dapat masuk jadi waris? Sebab si mati tak ada cabang waris. Kemudian cabang waris yang tak kira lelaki perempuan cabang waris. Okey. Yang perempuan yang lelaki lah, yang lelaki. Cabang waris yang lelaki. Kemudian dia tidak ada adik-beradik lelaki. Kalau adik-beradik lelaki dia ada, bapa saudara tak masuk. Dia sekat. Bapak dia lagi tak masuk lah. Kalau bapak dia lagi tak masuk. Tapi kita kata yang bapa saudara ni tersekat sebab apa? Sebab dia dapat masuk sebab si mati tadi tak ada cabang waris, tak ada, yang lelaki, tak ada
ni, yang lelaki. Kalau dia kata ada yang tapi dan okey, orang kata adik-beradik si ibu sebab si ibu ni dia tak kuat macam mana adik-beradik betul. Dia makan asabah macam ni tau. Bila orang tu mati, dia punya harta lebihan kan sebab ahli fardu ni dapat. Maka first thing first anak lelaki. Kalau anak lelaki tak ada, turun cucu lelaki. Tak ada cucu lelaki, naik pada bapak. Tak ada bapak, naik pada datuk. Tak ada datuk, naik pada adik-beradik. Adik-beradik kita. Adik-beradik yang lelaki, yang ibu sebapa. Tak ada dia, anak dia. Yang seibu sebapa kita. Mana anak saudara kita seibu sebapa kita kandung. Kemudian naik. Anak dapat pada adik-beradik sebapa kita. Lepas tu tak ada tu, turun. Seibu sebapa dengan kita. Lepas tu tak ada tu, baru naik atas. Dia mana? Papa saudara. Papa saudara tak ada, yang kandung bapak kita, tak ada, tengok anak dia. Itu sepupu kita. Kemudian tak ada sepupu, naik pula bapa saudara yang sebapa kita. Lepas tu kalau tak ada dia, baru turun anak dia. Dia ada zigzag dia. So, dia turun anak, cucu, atuk, bapa atuk, tak ada bapa atuk, adik-beradik, tak ada anak saudara, tak ada tu naik bawa adik-beradik juga tapi sebapa, turun anak saudara, kemudian tak ada tu bawa pergi bapa saudara. Bapa saudara tak ada, tengok cupu kita, anak pak saudara kita. Tak ada dia, baru naik bapa saudara yang sebapa dengan bapa kita. Tak ada, last sekali Baitul Mal lah. Kalau tak ada orang tu semua tak ada, tak wujud kawan orang tadi, harta pergi Baitul Mal. Faham Kalau ada tak dapat duit, Baitul Mal. Baitul Mal pegang sementara lah macam tu. Kalau kita tak dapat ditemui orang berkenaan punya waris, maka Baitul Mal atau siapa-siapa pegang amanah sementara. Kalau dapat pengetahuan dan orang tu datang balik, pulang balik. Dan Baitul Mal lah orang tempat disimpan sebab apa? Sebab Baitul Mal boleh pergi balik. Kalau orang biasa ni habis. Aku dah habis makan mana aku tahu, minyak aku mati dah, aku punya hidup lagi kan. Pergi London hilang ke sebagainya kan. So konsep dia macam tu, faham Okey, bapak saudara. Jadi mak dapat 1/6. Jadi 6, 3. So jadi ambil, kalau oleh kerana 6 boleh masuk dalam 3, 3 boleh masuk dalam 6, maka jumlah masalah dia 6 saja. Tak payah pening kepala. Maka 1/6 daripada 6 adalah 1. So mak punya bahagian. 1/3 daripada 6 adalah 2. Adik-beradik punya, ibu dengan kita punya habuan. Lepas tu last sekali pak saudara makan baki. Banyak sekali. Ya, relax. Apa masalah dia? Kan saya kata, jangan kita pening kepala. Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia berikan orang tu tadi jadi lelaki atau jadi perempuan, itu pilihan dia. Dan benda tadi menentukan masalah dapat habuan atau rugi habuan pun ketentuan Allah Ta'ala. Benda tadi tak dosa pahala lagi. Tapi action yang dibuat oleh orang berkenaan, kan bukan dia pilih dia lahir jadi sebab bapa saudara. Kan boleh lahir jadi mak saudara, mana tahu. Ada tak kemungkinan yang bapa ada ulut semua bahagian? Sekarang ni tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk kalau macam ni kan, dia tak boleh masuk. Dia tak masuk direct. Sebab kenapa dalam tajuk ni? Itu sebab kenapa kita kena belajar tentang pewarisan harta supaya kita tahu siapa yang tak boleh masuk, siapa boleh masuk. Kan ni semua ni nonong turun muka nak masuk. Apa pasal? Kan semua macam apa jadi kan? Nak kena tolong saya ke? Saya nak tolong ke? Kalau macam tu kan kita kata masalah kita silap kita. Macam zaman dululah. Macam sebelum turun ayat pewarisan, betul. Memang kita kata harta apa yang kisah apa Sa'ad bin Rabi'. Yang dia mati, kemudian bila dia mati tu anak perempuan dia ada tinggal, tak dapat makan harta apa benda. Adik-beradik datang ambil angkut semua sekali. Jadi bini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi', sahabat engkau mati dalam jihad bersama dengan engkau. Dalam perang Uhud. Bapa saudara dia ambil semua harta, tak tinggal langsung, dan anak dia tak boleh kahwin tanpa ada harta. Dan bukan masalah dauri dan sebagainya. Memang dalam Islam kita kata perempuan tak keluarkan apa-apa, lelaki keluarkan. Tapi actually dia akan dikahwini kalau dia kata dia ada harta. Yang tak kata nantikan semua sekali apa depend kepada suami dia. Contohnya itulah kononnya. Anyway, kisah dia tadi jumpa Rasulullah diam. Turun ayat Quran, Nabi panggil bapa saudara dia, itu adik-beradik pada Sa'ad bin Rabi'. Nabi kata dengan dia, engkau bagi pada anak perempuan dia 2/3, pada isteri dia bagi dia 1/8, dan pada yang baki yang kau ambil. Baki kau ambil. Zaman dahulu sebenarnya macam kita terangkan, sebenarnya zaman dahulu harta pewarisan harta ni dia berlaku dengan sebab zaman dahulu siapa kuat. Kan adik-beradik dia sulung kan, dia ambil kan. Dia tiba dia duduk atas tu. Apa hal? Kan? Ikutkan daripada tu kita pun pandai juga, dia bukan jadi seorang je. Dan kebetulan kalau dia kata makin dia tua, adik yang bongsu yang lahir tu mungkin lagi kuat daripada dia, kalau tolak dia jatuh. Kan? Tapi kenapa dia tak dapat? Kan betul tak? Kalau raja kenapa anak yang sulung? Itu kisah tadi Melayu ini monarki ni pelik-pelik sikit. Islam tak ada monarki. Tapi actually yang kena faham sekarang apa konsep apa peletakan tadi. Maksud dia memang kita kata benda tu bukan pilihan kita. Jadi Allah Ta'ala uji kita dengan kedudukan tadi. Memang kita kata ada kebarangkalian ni kalau orang cuba kak. Kalau orang cuba bukan setakat pak cik tu. Bapa saudara belah mak boleh masuk. Dia akan masuk. Aku beli apa aku? Adik-beradik aku. Anak saudara aku dia dapat dengan aku. Anak cakap apa? Kan itu masalah dia. Konsep dia sekarang ni kena tahu siapa milik siapa sebenarnya.
Itu sebab kenapa dalam Islam kita kata benda ni dah awal-awal diaturkan supaya jangan sampai nanti ada siapa gatal masuk. So kalau kata orang yang tak ada hak masuk, maka dia makan benda haram. Tu je cerita dia. Kan bukan hak dia. Tinggalkan. Makan haram, confirm haram. Confirm makan haram. Benda bukan milik dia, jangan. Dia kata macam rezeki nak macam mana, tapi jak dia kata jangan. Anak dia bukan kata bapak ni makan haram. Turun pada anak dia. Memang kita kata tu sebab kenapa anak dia kan boleh tahu lah tu sebab kenapa suruh belajar. Tu lah sebabnya. Nah, tu sebab kenapa kan? Satu benda kena faham. Kejahilan dia ada limit dia menjadi alasan. Actually ada orang-orang yang di hari akhirat nanti ada orang yang dalam Sunan Nasa'i, dia akan hujah depan Allah Taala hari akhirat nanti. First adalah orang yang gila, orang yang pekak. Kedua orang yang gila, ketiga orang yang orang yang nyanyuk. Itu terbalik. Dia sequence saya tak ingat. Tapi 4 golongan. Hari akhirat nanti dia berhujah depan Allah Taala. Orang yang pekak, orang yang gila, orang yang nyanyuk, orang yang yang tak datang pada Nabi. Ada fatwa tak masuk? Orang tak datang pada Nabi. Bahkan actually hadis ni hasan dalam Sunan Nasa'i, dan ayat ni bila Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra dan tafsir ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tak adakah kami mengazab sehingga kami utuskan rasul. Surah Azab. Surah Isra. Ayat yang ke? Tu masalah ayat yang ke. Kejap. Ayat yang ke tu masalah tak? Sekejap hatta nab'atha rasula. Hatta nab'atha rasula. Mana tanda nab'atha? Biasa ni ghairi kan? Ya. Tapi nah istijazlah. Ayat ke-15 surah Isra. Ayat ke-15 surah Isra. Saya tak pasti dia punya ni apa? Dia punya lafaz dia. Kalau dia kata jumpa. Lam ya tihi Nabi. Kalau buat duit ni susah nak Apa susah? Nak bagi surat layang lah. Akhirnya boleh kan? Iyalah, masa tu taubatlah. Taubat Allah Ta'ala luas kan? Kalau dia kata mana sekejap Al-Ba'atun Payah harta. kita ingatlah tajak tajak. Kita tak nak bagi ujian kat orang. Ya, tu ada. Actually Allah Ta'ala test dah. Tapi anyway, yang kisah ni saya sini. Saya tak ingat lafaz dia. Apa lafaznya? Tak ingat dah pula. Sekejap. Ni masalah tak ingat ni. Nama lah. Ni apa ni tadi? A'raf, Al-An'amul A'raf, Anfalut Taubah kat sini. Isra' ya. Sekejap. Di sini sampai ke ayat ke-15 surah Isra'. Al-Anfal, Taubah. Hud. Yusuf Ar-Ra'du, Ibrahim. Al-Hijru, Nahlu, Isra'. Okey. Al-Hijru, Nahlu, Isra'. Okey, surah 407. Okey. Ayat 15. Dia ingat tak ingat dia lafaz tu. Kadang-kadang benda macam ni kita ingat masalah. Tak nak tu tak kisah pun. Orang nak mengajar tu hilang. Masalah betul. Okey. Kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Okey, hadis dia. Kejap Okey, arba'atun yahtajuna. Gatal bila ta'lib apa benda dah. Ni lafaz dia. Sekejap. Mana tutup tu? Banyak sangat. Okey.
Tak ni 175. Memang 175 nombor 2. Ilmu senad. Okey. Dia kata sini dia kata ada di berkenaan, dia kata arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada 4 golongan yang akan berhujah pada hari kiamat. Rajulun asam la yasma'u syai'a, seorang pekak yang tak mendengar apa-apa. Sebab maklumat tak sampailah. Jadi ada seorang akak tu datang tanya. Dia kata anak saudara dia seorang pekak tak diajar. Saya kata tak diajar langsung. Tak diajar langsung. Tak faham apa, tak faham apa. Jadi saya kata Rufi'an qalam nak macam mana? Kan kalau dia kata boleh, tak boleh pasal tak boleh sampai maklumat habis. Mana nak ajar benda? Kan? Dia faham makan je. Lain tak boleh faham. So kahwin dia pandai. Itu masalah dia. Yang tu tak ada salah tapi dia angkat kalam. Pasal tak boleh dia ajar. Rajulun asam la yasma'u syai'a wa rajulun ahmaq. Orang yang bangang dia kata. Bangang bodoh lah. Dia tuli dia bodoh-bodoh. Kan? Orang bangang kita bodoh halang tak faham. Cakap-cakap tak faham juga. Moron. Wa rajulun haram. Lelaki yang tua renta maksud dia nyanyuk lah. Wa rajulun mata fi fatratin, yang seorang lelaki yang mati pada fatrah tempoh putusnya wahyu. Fa amal asam, ada apa yang pekak, dia kata apa? Fa yaqulu rabb, dia kata Tuhanku qad ja'a al-islam, bila datang Islam, wa ma asma'u syai'a, tapi aku tak dengar apa-apa. Wa mal ahmaq, ada apa yang pekak, yang bangang tu, dia kata apa? Yaqul rabb, Tuhanku laqad ja'a al-islam, datang Islam, wasibyanu yahdhifuni bil ba'ri, tapi ketika Islam datang aku tak faham apa, dan budak-budak dengan baling aku dengan najis kering. Kan budak-budak orang gila kan dia suka yang tu kan. Okey, sekali benda macam tu. Maksud dia kata Islam datang tapi aku tak faham apa. Aku tengah dibaling batu, dia baling dengan najis oleh kanak-kanak dalam pekan. Wa amal haram, ada pun yang haram ni, orang yang tua renta ni, tua nyanyuk ni. Fa yaqulu, dia kata Rabbi, Tuhanku laqad ja'al Islam, ni sungguh telah datang Islam. Wa ma aqalu syai'a, tapi aku tak faham apa-apa. Kan jadi orang nyanyuk. Kita nak ajar apa? 5 minit kita ajar 3-4 kali tanya dia, kau siapa? Kan? Tak jenuh kita. Ajar faraid. Apa dia kata kan. Yang ni yang pada nyanyuk tak apa lagi. Yang nyanyuk macam mana? Okey. Dia kata inilah mana aku laqad ja'al Islam wa ma aqalu syai'a. Ini datang Islam tapi aku tak faham apa-apa. Tak boleh keras apa-apa. Akal aku tak ada. Mana dulu time muda Nabi tak datang, dah tua pun Nabi datang. Maksudnya itulah. Okey. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, ada pun orang yang mati dalam fatrah, tempoh putusnya wahyu. Nabi kata fayaqulu, dia akan berkata Rabbi, Tuhanku ma atani laka rasul, tak datang kepada aku daripada engkau sebarang rasul. Mana tak jumpa rasul. Fayakhudhu mawathiqahum, lalu Allah Taala akan ambil perjanjian mereka, liyuti'annahu, hendaklah mereka taati Allah Taala. Fayursilu ilaihim, lalu Allah Taala utuskan mereka, hantar mereka, kemudian Allah Taala perintahkan anidkhulun nar, terjunlah kamu dalam neraka. Actually dah kiamat dah. Jadi bila dia kata Allah Ta'ala Tuhan, so actually tak ada benda dah, ujian, tak ada ujian lain dah. Tapi sepatutnya tak timur tajuk kan. Nabi kata apa? Falladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang nama Muhammad pada tangannya, lau dakhaluha, kalau mereka terjun dalam neraka ketika tu, lakanat alaihim bardan wa salama, maka neraka tu jadi sejuk dan selamat untuk mereka. Tapi agak-agak ada tak orang tak terjun? Tak, seriously, memang ada orang tak terjun. Maksudnya Nabi cakap macam tu, maksud dia ada orang tak terjun. Sampai depan tu pun ada orang tak terjun. Dan nyata Allah Ta'ala tunjukkan dah semacam-macam kan. Dan buat pengakuan bahawa sekian-sekian. Maksud dia kalau orang tu letak kat dunia, bagi telinga dia takkan ikut, bagi akal dia takkan follow, bagi nyanyuk pun dia takkan sekian. Utus Rasul pada dia akan lawan. Maksud dia orang tu kalau duduk kat dunia pun dia akan lawan. Mana tak guna, pada akhirat pun dia akan engkar perintah Allah Ta'ala. Contoh dia lah. Dah tegak hujah tu. Tegak hujah kat atas dia. Dan secara tak langsung kita kata ini contoh mana macam mana dia dah musnad. Kalau saya tahu rijal sahih, mana ni ada majma' disebut. Dan satu lagi dalam Nasa'i ada lafaz yang sama, lebih kurang. Lafaz lain sikitlah Nasa'i. Saya tak ingat lafaz yang asal. Tapi maksud dia ini kedudukan mereka. Kalau dia kata itu jawapan dia kalau orang tu makan harta haram dan sebagainya kan. Dia kata saya tak tahu. Yalah, logiklah kalau dia kata tak tahu, tapi masalahnya kadar mana tak tahu tadi? Kadar mana? Dia tahu belajar tak? Pasal dia actually ignorance dalam masalah Islam dia tak betul. Bila orang tu dia tentang arahan Islam, Allah Ta'ala beri kepada dia pendengaran, penglihatan dan akal. Dia kena belajar tahu apa halal, apa haram. Pasal dia duduk menumpang rumah orang pun dia kena tahu mana boleh masuk. Orang tu bagi kan, buat macam rumah sendiri, tapi dia takkan buat macam rumah sendiri. Kan adabnya kita akan tanya, saya nak pergi minum air sikit, saya tak pergi masuk dapur suka hati.
Masuk-masuk pergi dapur kita, gogok air, gogok dalam pecah ais. Kita kata biar benar. Lepas tu, encik buat macam ni kenapa? Tadi kata buat macam sendiri. Betul? Mana kali rumah adik-adik kita tak segan sangat. Kan tak ada masalah. Tapi kalau orang tu macam apa, kita punya relatif tapi distant, jauh. Takkan kita buat macam tu Masuk kita duduk diam, sopan je. Nak ketawa pun kan, slow-slow suara. Kan, mak takut malu dan sebagainya. Anyway, benda tu tadi menunjukkan kepada kita, kalau kita menumpang, Islam kata, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka qarib. Jadilah kamu di dunia macam orang yang asing, orang yang datang berdagang, yang berdatang menumpang kat tempat orang. Mana maksud dia orang datang menumpang? Macam mana keadaan dia? Nak buat apa kena tanya dulu. Tanya. Kan, boleh tak? Saya nak buat benda ni, boleh tak? Kan kita masuk kampung orang macam tabligh kan, dia nak tumpang. Dia minta izin. Dia kata kami nak tidur di sini, boleh tak? Kami nak pakai dapur tak? Ya, tak pakai dapur sendiri. Boleh tak kami pakai dapur kami sendiri? Dia akan tanya macam tu. Kampung bang barang dia. Orang kampung masalah, tak senonoh. Kan? Ini ngarut-ngarut je. Tapi anyway, yang kena fahamkan sekarang, maksud dia, itu dah tanda kita ni orang yang asing. Sekarang ni bila duduk dekat alam Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, kita tahu dah bukan kita buat langit bumi. Kan, air pun kita tak buat. Walau satu atom, satu zarah air tu, satu molekul air kita tak boleh nak buat. Lepas tu kenapa tak nak tanya siapa pembuat dia? Apa dia benar kita buat kat sini? Jadi kalau ignorant tu masalah. Ada orang kata, ustaz, kalau kita tahu banyak, nanti kita kena soal banyak. Habis kalau tak tahu tu, ingat lepas. Dia kata, betul lah kita tak tahu ingat lepas. Dia kata, tak tahu ingat lepas ke soalan? Adakah anda bila tak tahu jahil, anda rasa anda akan lepas? Kena juga. Bahkan tu kata, langkah pertama ahli neraka adalah ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak lihat, ada akal tak nak fikir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Allah kata apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sungguhnya kami telah siapkan untuk neraka ni banyak jin dan manusia yang perangai dia lahum qulub, mereka ada hati, la yafqahuna, mereka tak memahami dengan hati mereka, walahum a'yun, mereka ada telinga, mereka ada mata, la yubsiruna, mereka tak melihat dengan mata mereka, walahum adzan, mereka ada telinga, la yasma'una, mereka tak mendengar dengan telinga mereka. Ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternakan, balhum adall, bahkan mereka bersesat. Maksud dia ulaika humul ghafilun. Allah kata mereka tu orang lalai. Secara tak langsung, siapa tak nak tahu tu dia kena juga. Janganlah kata lepas. Pasal itu sebab kata kita ketidaktahuan tu sampai tahap mana. Ada effort tak buat. Kalau kata saya try belajar ustaz, tapi kan tiap kali belajar guru saya mati. Okey. Memanglah mati belajar guru mati. Dan actually effort dia buat, Allah Ta'ala akan berikan keampunan untuk dia kalau macam tu. Dia buat effort keluar. Ni kadang-kadang ada masa kosong tengok bola je. Kelas agama tak nak datang. So salah siapa? Memang dia kena tanggung. Memang kena tanggung. Kita bagi hint lah. Kira surat apa? Surat berantai ke? Surat apa kan? Surat apa ni kan? Dia letter ke? Boleh lah juga. Surat layang untuk bagi peringatan. Tapi kalau dia kata dia tak boleh ingat. Sebenarnya bapak saudara tu dekat bapak tu. Yalah. Anak atau pemasak. Yelah, anak-anak tu kena tahu. Pasal dia actually benda tu dia kena tahu. Hasil bapak dia dapat tadi betul ke salah? Kan kalau kita bahkan kalau bapak dia ambil benda tu tak betul, kita kena sekat. Jangan dikata tak apa abah. Jangan. Ada saya dengar ada cerita tu. Ni orang cerita dengan saya. Dia actually macam ni, adik-beradik buat satu. Entah ada tengok sini lah. Okey. Adik-beradik ni dia actually buat penjagaan restoran dan sebagainya. Abang yang sulung yang pertama ni actually yang mula asaskan kedai-kedai berkenaan. Kira actually macam lineage tau. Keluarga dia agak besar. Saya pergi makan kat tempat tu lah. Ni keluarga dia punya, ni keluarga dia punya. Baguslah. Dia jadi kes. Tapi dia rekod jalan lah tak apa. Kalau diorang tengok pun lantak kan. Dia cakap je. Okay. Cerita dia pasal diorang sepupu. Diorang sepupu ni saya kenal. Jadi bila jadi kes, si abang yang sulung ni, adik-beradik dia punya bisnes untuk set up, dia yang bagi. Semua sekali dia bagi. Secara tak langsung sebenarnya dalam penjagaan adik-adik dia buat, dia adalah apa? Investor. Tapi adik-adik pun bila kerana keadaan macam tu, adik-adik dia pun bagilah dia sikit bulan-bulan kan kepada keluarga dia. Anyway, jadi satu kes bila abang tu buka satu cawangan kedai yang baru, ada adik-adik dia kata kalau dah abang buka sendiri tak ada perkongsian. Sedangkan modal asal tak pulang balik. Tu masalah dia, modal asal tak pulang balik pasal salah. Diorang terus cut off, tak bagi dah. Duit bulanan yang biasa dia bagi pada abang dia tadi, yang abang dia tak minta sangat pun, tapi dia tak bagi terus, stop. Tutup terus. Diorang tanya saya soalan, dua sepupu dia tanya soalan. The first sepupu datang, saya kata tak boleh. Saya kata kalau dia kata adik-beradik yang ramai tadi nak hentikan pembayaran pada abang dia yang sulung tadi, yang kita kata invest dalam perniagaan diorang kena pulangkan balik modal dia. Baru hentikan pembayaran. Bukan main cut off macam tu je, potong macam tu saya kata.
Tu, saya ingatkan dia. Lepas tu yang anak yang abang sulung tadi tanya juga saya. Saya terangkan benda yang sama. Saya tak boleh. Lepas tu rupanya lepas cerita kat saya, lepas tu diorang ada bersembang kan. Mana empat orang dah. Mana bapak-bapak, anak-anak. Ketika bersembang tadi, yang seorang tak cerita pada bapak dia cakap benda tu. Dia tak cerita pun apa yang saya cakap. Dia kata tak ada benda masalah apa tu dan sebagainya. Saya kata, saya terangkan A sampai Z. Saya kata jangan makan. Saya cakap dah. Tapi dia pasal duit kan. Tak cakap. Serius, bahaya. Oh, jangan buat pasal. Kalau kita tak nak orang tu jadi apa, kongsi lagi harta kita, pulangkan modal dia, baru stop bayar. Mana boleh kita kata, ni tak pulang lagi, kita dah stop. Jadi buka kedai sendiri, apa hal? Ada peraturan ke kata boleh buka kedai sendiri? Ada. Ya, padahal dia yang adik-adik tu buat kerja, dia set up tu, resepi tu semua dia bagi. Dia yang buat kan. Sebenarnya, tu pelik kan. Bahaya harta ni. Jangan. Oh, bergantung. Tu emas bagi emas. Tu macam kenapa? Kalau abang dihalalkan? Kalau. Itu kalau. Kalau iblis pun mungkin tak kalau tak kafir kan, boleh jadi selamat. Kena jaga-jaga bab ni, jaga-jaga. Jadi itu sebab kenapa kita kena peringatkan bab berkenaan perkara harta ni. Sebab kenapa dalam tajuk ni macam ulama mazhab Hanafi, ada seorang disuruh supaya dia karang buku berkenaan pembersihan hati. The first thing first yang dikarang adalah berkenaan tajuk apa? Jual beli. Orang tanya apa hal? Tak kata nafs, mula-mula sekali karang jual beli. Dia kata kalau kau makan benda haram, macam mana hati kau nak bersih, dia kata. First thing first, dia kata. Kalau makan pun haram, kadang-kadang orang pasal apa lupa dia nakkan benda dunia. Dia sebenarnya tak ada apa benda pun. Makan-makan duit habis. Relax kan. Ada orang ni ada seorang abang tu. Kita ada lepas kelas dah cerita tentang tajuk ni. Hari Ahad. Lepas tu dia marah. Mate dia hilang. Balik tak ni balik. Habis juta-juta dah. Habis keluar bising. Lepas tu adik ipar dia kata, kalau bising datang balik duit, kita bising. Kalau tak dapat duit balik, jangan bising. Kata. Lepas tu dia kata, yelah kita marah. Ustaz, saya kata marah. Biasalah nak marah. Tapi saya kata kalau macam ni extend, dia salah. Takkan kita nak diam je. Saya kata, abang kena tipu duit tadi kan. Bagi yang dia tiket kapal terbang, dia tak balik-balik kan. Mate tu kan. Duit abang kena tipu tu, akhir dapat balik tau. So abang rugi apa sebenarnya? Diam. Kenapa tak rugi apa tau? Tak rugi apa, don't lose anything. Orang tipu kita walau satu sen dia tinggalkan, kau tak pulang balik akhirat nanti dalam bentuk amalan. So kita rugi tak soalan dia? Yang ikan kabut menggaru-garu kepala, mana pergi harta aku ni? Apa hal? Kan? Dia actually macam dah hadis Nabi kan. Seorang anak Adam tu kata, mali hartaku. Allah kata, tiadalah harta engkau kecuali apa? Apa kau makan, kau habiskan. Apa kau pakai, kau lusuhkan. Dan apa engkau ke depan, upfront. Dan kau kekalkan. Upfront itu dua. Satu, kita upfront sendiri. Second, orang ambil dari kita. Dia upfront. Mereka nak ambil dari kita, sampai sana kita jumpa balik. Tak usah bimbang, senyum je. Tapi orang kata, sepayah nak senyum. Gila kau. Kan? Orang kata orang curi, tipu duit. Kalau mana kata, within kita punya perimeter, boleh pertahankan, defend. Nabi suruh kita defend. Islam ni bukan macam agama Kristian, sengih je, lempang-lempang kanan, kiri pula. Islam tak ajar macam tu. Tapi dalam masa yang sama, bila dah luar batasan kita, terpaksa bertelagah masuk mahkamah, buat masa kan. Jadi pasal benda tadi masa timing nak belajar hadis Nabi, bila dah sibuk benda tu je kan. Mahkamah bila nak belajar hadis Nabi, bila nak belajar Quran, memang tak ada masa lah. So secara tak langsung kita ada salah kat situ. Macam banyak orang tak faham bab ni. Relax lah kan, tak ada pun tak apa, senyum je. Betul dia diam. Saya kata dia diam. Saya kata betul tak? Kan tak rugi pun. Orang tipu kita pun kita dapat kat sini. Yang penting kepala pasal. Masa itu upfront dia panggil. Mana apa wa maqaddamtum wa qaddamta fa abqait. Apa kau kedepankan, upfront dan kau kekalkan di sana. So nothing to lose. Relax lah. Ni pening kepala kan. Tapi yang saya tadilah kes dia, setiap orang bertanggungjawab atas benda. Dia tak boleh kata saya tak tahu. Dia answer dia question about saya tak tahu. Try polis, kita bawa laju. Kanan, saya tak tahu. Kita tengok juga logik dia. Polis pun tanya, tengok pelit, wilayah. Tu kan. Kan lorong ya, ataupun pelit Kedah kan. Lepas tu bawa kereta dekat tengah Sungai Petani tu, orang one way dia berjalan tu, dia langgar lawan arah. Lepas tu polis tengok pelit kereta kan. Tanya berapa lama datang sini. Kan? Logik lah, betul lah. Kadang-kadang tak logik kan, tak tahu apa hal. Mana ia ada logik juga. Bila orang tu kata dia makan haram dan sebagainya, logik dia tak nak tahu insincerity dan sebagainya, betul ke tidak. So kita tak perlu kita apologetic bagi tahu dia lepas lagi. Itu kan kerja kita. Kita bukan kerja untuk itu. Kita bekerja untuk melepaskan orang. Pasal kalau kita cakap lepas tak lepas, dia cakap apa? Kita kata lepas kot. Lepas tu Allah tangkut kat sana. Lepas tu dia kata Ustaz Adli kata lepas hari tu. Tak ada pasal dia. Baik saya kata tak usah.
Faham tak? Saya diam kan? Baik, sambung. Okey, contoh lain. Okey, si mati tinggalkan mak. Tengok dia ah. Kena. Muka aku apa? Okey. Okey, si mati tu mati. Seorang yang mati tu matilah. Matilah. Tinggalkan mak, syaqiqah, adik-beradik perempuan seorang. Syaqiqah, adik-beradik kandung perempuan. Kalau syaqiq, adik-beradik kandung lelaki. Kalau syaqiqah, adik-beradik perempuan tapi kandung. Nak tukar. Kalau tidak nanti akhlil ab lil panjang nak tulis itu. Akhlil ab adik-beradik si bapa, akhlil adik si ibu. Tak tahulah, tapi masalah nak tulis semua payah. Jadi dia tetap itu. Baik. Dalam tajuk ini, okey, mati tinggalkan adik-beradik perempuan seorang, akhlil ab adik-beradik sebapa seorang, ukhtul adik-beradik perempuan seorang. Okey, mana dia ada 3 orang adik-beradik, 1 mak dia tinggalkan. Baik. Dapat 1/6. Kenapa? Sebab si mati ada adik-beradik lebih daripada seorang. Syaqiqah, itu adik-beradik perempuan si mati, seorang. Dapat 1/2. Kenapa? Pertama, sebab si mati tak ada cabang waris. Kedua, sebab dia seorang. Kalau dia ramai, lain cerita. Kan kita tengok ramai kan, dia kan kumpulan yang dapat macam anak kita. Okey. Ketiga, tak ada yang setara dengan dia. Ada akhlil ab, tapi akhlil ab tak setara dengan dia. Pasal dia seibu sebapa. Yang itu sebapa saja. Kalau dia kata itu seibu sebapa dengan dia, dan dia punya perbincangan jadi lain, dia akan tersekat, dapat 1/2, dia akan dapat apa? Asabah bersama dengan kawan berkenaan. Okey. Dah okey, faham Jadi dapat 1/2, dia menggantikan kedudukan macam anak kita. Okey. Kemudian asabah untuk apa? Akhlil ab, lelaki macam kita terangkan. Kalau si mati, kemudian dah orang yang fardu ambil dah semua sekali, harta tertinggal lagi, first akan lari pada anak dia. Tak ada anak, cucu lelaki, daripada anak lelaki. Kemudian naik budak kepada bapa atuk. Tak ada bapa atuk, balik apa? Adik-beradik seibu sebapa, lelaki. Tak ada anak adik-beradik lelaki kita, mana anak saudara. Tak ada aneh, orang ketiga, orang seterusnya. Itu apa ni? Akhlil ab, adik-beradik sebapa dengan si mati, dapat asabah. Okey, ukhtul dapat apa? 1/6. Kenapa? Sebab dia berseorangan. Kenapa dia boleh dapat harta? Sebab si mati tak ada cabang waris, tak ada furuk waris. Atas tak ada, bawah tak ada. Dan adik-beradik ibu ni dapat. Memang dia kalau dia seorang, 1/6. Kalau dia ramai, 1/3. Faham macam tu je. So, nombor yang ada adalah 6, 2, 2, 2, 6, 6, 2, 6. Jadi, tak payah kira 6 je. Mudah. Jadi, 1/6 daripada 6 adalah 1. Itu hak untuk mak. Kemudian 1/2 daripada 6 adalah 3. Dapat daripada siapa? Adik-beradik perempuan yang berseorangan tadi, yang sekandung Kemudian ukhtul 1/6 daripada 6 ada 1. Baki dapat pada adik-beradik sebapa dengan si mati. Lelaki dapat seorang. Dia makan apa yang lebih. So secara langsung itulah bahagian dia. So mak punya kedudukan. Kita sebenarnya tengok mak tu, bukan tengok yang lain tengok mak tu. Kemudian sini contoh lain. Kata bintul ibin. Ini yang contoh kita kata, yang contoh yang golongan yang keempat, kelima, yang kita kata cucu perempuan dari anak lelaki. Okey. Dia akan dapat 1/6. Tapi bila keadaan bila? Ada sini contoh kat sini, orang tu mati tinggalkan cucu perempuan anak lelaki. Kemudian anak perempuan, bintun anak perempuan. Kemudian zaujah, isteri. Kemudian syaqiq, adik-beradik kandung dengan si mati tu. Mana dia tinggalkan 5 orang, 4 orang tadi. Okey, baik. Bintul ibn dapat 1/6. Kenapa 1/6? Sebab Siapa? Bukan, sebab mencukupkan, temankan. Dia temankan anak perempuan orang tu. Mak saudara, dia temankan mak saudara dia. Kalau dia cukupkan 2/3. Menyempurnakan 2/3. Okey. Memang dia teman macam tu je, teman. Kalau dia ramai pun dia teman je. Mana 1/6 takkan dapat pada dia ramai-ramai pun 1/6 je. Dia takkan dapat lebih. Okey. Bintun dapat 1/2. Kenapa? Sebab dia seorang dan tidak ada adik-beradik lelaki bersama dengan dia. Tu je. Okey. Zaujah dapat 1/8. Kenapa? Sebab si mati ada cabang waris. Bukan satu je, 2. Siapa? Bintun dengan bintul ibn. Kalau dia kata bintun tak ada, bintul ibn saja ada, bintul ibn akan dapat setengah lah. Kalau bintul ibn ni. Kalau bintul ibn tu ada, ni kan, ni kalau dia ni tak ada, dia dapat setengah tau. Kita dah sebut kan, anak perempuan.
cucu perempuan, anak lelaki. Ingat tu. Kemudian adik-beradik perempuan kandung. Kemudian adik perempuan sebapa. Ni 4 orang ni. 4 ni yang akan makan harta kita. Kalau dia seorang, setengah. Kalau dia ramai, 2/3. Okey. Jadi bintun tu dapat 1/2 lah. Zaujah tu dapat 1/8 sebab si mati ada anak perempuan dan satu lagi apa? Cucu perempuan dan anak lelaki. Yang kalau hilang salah satu, tetap dia akan dapat 1/8. Kalau dua-dua mati, dapat 1/4 lah. Ada tapi mati. Tapi tak ada. Kan tak ada. Maksudnya tapi ketika kematian Kalau mati lepas tu jadi lain pula. Okey. Kemudian syakik, itu adik-beradik kandung pada si mati. Dapat apa? Asabah, apa yang lebih. So tengok numbers. Ada 6, ada 2, ada 8. 1/6, 1/2, 1/8 Itu tengok nombor tu je. So tengok nombor-nombor yang besar. Itu 2, 6 dan juga 8. Boleh tak bagi 2? Boleh. Bila bagi 2, jangan kali. Yang kalikan 2 nombor tadi, kerat salah satu. Kerat 6 dapatkan 3 kali 8 atau kerat 8 dapat 4 kali 6. Maka jawapan dia akan keluar 24. Okey. 1/6. Itu formula tu pelik. Saya pun tak terfikir kan. Tapi dia orang caranya tu, orang Arab buat macam tu. Dia tengok nombor paling besar, kerat je salah satu. Kali dia power lah. Mana guna situ je. Kita macam kan, kenapa kan? Dalam pengiraan kenapa jangan tanya. Kalau ikut Sebenarnya yang matlamat sama. sama kan? Cara Cara lain kan. Okey, 1/6 daripada 24. 6 kali 4 24. Maka 4 bahagian 4 daripada 24 tu adalah milik pada cucu perempuan anak lelaki. Kemudian 1/2 daripada keseluruhan harta. Itu 12. Itu 24 kan? 1/2 daripada 24 adalah 12. Dan zaujah, isteri pada si mati 1/8. 1/8 daripada 24 adalah 3. 3 kali 8 24. Kemudian syakik, apa baki dapat kat dia. Adik-adik lelaki pada si mati dapat pada dia. Apa yang baki. Jangan kata adil lah. Jangan kata adil. Jangan kata cuba besar lah pula. Yang beranak lain, orang lain beranak, orang lain sakit, orang lain sekian. Dia dapat tak. Itu aturan Allah Ta'ala. Kalau dia tak nak, dia tinggalkan, let go. Tak ada salah kalau dia let go. Maka benda tu dia agih balik pada yang baki lah. Yang penting sekarang ni, kita kata bahagian dia macam tu. Kalau bapak mati, tinggalkan cucu lelaki, tak ada anak. Nah, bapak mati, Bapak mati, so ada cucu lelaki dapat. cucu lelaki dapat. Cucu lelaki soalan, makan setengah. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal dapat. Ya, pasal lelaki kan? Cucu lelaki. Tapi cucu lelaki tadi mesti daripada anak lelaki tau. Ada. Cucu lelaki anak lelaki. Jangan cucu lelaki anak perempuan. Cucu anak perempuan senyum je sebelah. Tak dapat apa dia kata. Pasal sebab perempuan ni kan dia ada tanggungan bapak, suami. Yang ni kat sini. Yang anak tadi tu tak boleh tanggung siapa, dia menanggung. Yang lelaki dia menanggung, yang perempuan ditanggung. Sebab suami dia akan tanggung anak-anak dia. Jadi tak boleh terima tajuk kat sini. Sebab anak perempuan punya anak ditanggung oleh suami dia. Tapi anak lelaki punya anak ditanggung oleh dia indirect. Itu sebab kenapa dapat lebih. Sebab lelaki dapat, perempuan tak dapat. Sebab perempuan ni ditanggung oleh suami yang kahwin perempuan berkenaan, maka dia bawa tanggungan orang tersebut. Dia hilang terus. Tapi kalau yang lelaki, memang dia tanggung. Bukan orang lain tanggung dah. Dia lah yang tanggung diri sendiri. Sebab kenapa dia dapat. Cucu lelaki, anak lelaki. Cucu, kalau anak perempuan kan. Macam tu juga. Bila orang lelaki ni mati kan, mana ada orang lain yang tanggung dia. Faham tak? Itu konsep berlainan tau, kena tahu. Kalau dia kata anak perempuan punya anak, dia kan tanggung oleh bapak dia. Ada lelaki lain yang kita kata menjadi tonggak pada kehidupan dia. Faham? Baik. Kemudian tadi, okey, kumpulan yang kelima Yang keenam, ukhtun lil ab. Adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Dapat 1/6. Pasal si mati tinggalkan adik-beradik sebapa dengan dia. Kemudian adik-beradik perempuan kandung dengan dia. Kemudian adik-beradik mak dia tinggal seorang. Kemudian bapak saudara. Okey, dan contoh ni ukhtul lil ab, adik-beradik sebapa dengan dia, lepas 1/6. Untuk apa? Mencukupkan 2/3. Bagi menemankan apa? Syaqiqah, iaitu apa? Adik-beradik kandung dia. Nampak? Okey. Jadi 1/6 sebab itu. Kalau dia kata ada adik lelaki, kacau. Kalau ada lelaki, kacau, dia tersekat. Kalau ada dah lain-lain, akan tersekat. Sekarang ni tak ada siapa boleh sekat dia. Yang boleh sekat dia adalah anak pada si mati. Kemudian apa? Adik-beradik kandung lelaki pada si mati akan menyekat dia. Dan bapak si mati. Bapak si mati atau atuk dia akan sekat dia. So sekarang ni orang tu semua tak ada, dia senyum lah masuk. Tapi dia masuk sekarang ni, dia tak boleh masuk ambil semua. Dia sekarang ni, Syaqiqah ini, kalau dia ni tak ada, dia dapat 1/2. Faham tak? Kalau ini saya buang, dia ni akan makan 1/2. Kan kita terang kita kan, 4 kumpulan. Anak perempuan, cucu perempuan lelaki, adik-beradik perempuan sekandung, adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Ini 4 ni. Ini lain yang kita kena faham. Jadi ukhtul lil ab 1/6. Okey, 1/6 sebab dia menemankan adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan pada si mati. Kemudian syaqiqah, itu adik-beradik perempuan kandung si mati. Dia kena apa? 1/2 daripada dia keseluruhan harta dia ganti kepada apa? Anak perempuan.
anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, dan dia masuk. Dia perempuan menggantikan. Okey. Mak, om 1/6. Kenapa? Sebab ha? Cabang waris bukan cabang waris. Sebab apa? Adik-beradik ramai. Siapa dia? Ukhtun, itu adik seibu. Kemudian sebab apa? Kemudian syakikah. Adik-beradik seibu sebapa dengan dia. So dia 2 orang. Adik-beradik perempuan tapi 2 orang. Kan kita kata lebih seorang adik-beradik, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kan ayat Quran tadi. Kalau dia ada lebih daripada seorang adik-beradik, maka mak dia dapat 1/6. Tak kira adik-beradik tadi seibu sebapa, sebapa atau seibu saja. Kalau seibu sebapa kandung kan, seibu sebapa. Kemudian ataupun sebapa je, mak lain. Kira. Ataupun lain bapa, mak satu pun kira juga. Dan tak kira benda tu mesti diorang satu lain. Mana sekarang dalam contoh ni, dia ada seorang adik-beradik seibu sebapa. Seorang lagi adik-beradik seibu sebapa. Ni, nampak ni. Ini syakikah ni adik kandung. Mak sama, bapa sama dengan si mati. Yang ini bapa sama, mak lain dengan si mati. Dan dua orang ni adalah waris. So jadi sekarang ni mak dia tak ada dapat 1/3 sebab apa? Sebab ada 2 orang adik-beradik. So lebih dari 1, macam Allah kata dalam surah Al-Quran, fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia ada adik-beradik ramai, fali ummihi sudus, maka mak dia dapat 1/6. Okey, bukan dapat sudu, dapat sudus. 1/6. Okey. Amun bapa saudara makan apa baki. Okey. Jadi nombor, tengok nombor dia. Nombor 6 jelah. Tak nombor lain dah. 2 boleh masuk 6, 6 masuk 6. So 6, 1/6 daripada 6 adalah 1. Dapat pada ukhtul ab, adik-beradik sebapa dengan si mati. Kemudian 1/2 dapat pada adik-beradik perempuan kandung pada si mati. Maka 1/2 daripada 6 adalah 3. Kemudian mak dapat 1/6. 1. Bapa saudara makan apa yang baki. Itu tinggal 1 saja. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau diorang habis. Tak dapat apa. Kalau kata diorang tinggalkan, maka ada lagi. Faham? Okey. Jaddah. Nenek sebenarnya ganti tempat mak. Okey? Tempat mak Okey. Dapat 1/6. Kenapa 1/6? Sebab mak tak ada, 1. Kedua, ada cabang waris. Siapa dia? Bintun tu. Jangan tengok zaujun bukan cabang waris. Zaujun tu suami dia. Mana orang mati tu. Cabang waris ni maksud dia apa tahu? Bawah daripada dia. Ini mati, si mati. Tengok bawah dia. Anak atau cucu daripada anak lelaki. Kalau usul, bapa atau atuk atas. Jadi kalau kiri kanan ni, bayangkan adik-beradik dia. Bayang macam tu je. Adik-beradik perempuan, adik lelaki macam tu. Jadi sekarang bila disebut jaddah, nenek, itu ganti pada mak. Dia dapat 1/6. Pertama sebab apa? Sebab dia cabang waris. Siapa dia? Tu, bintun tu. Bintun. Dia biasa tahu kan perkataan bintun-bintun ni. Zaujun, tahu zaujun? Tahu. Nguap dah. Tahu dia tu. Okey, bintun dapat 1/. Okey, jadi nenek dapat 1/6 sebab si mati ada cabang waris. Okey, kedua, bintun 1/6. Dapat apa 1/6? Okey, kenapa? 1/2 bintun. Sebab dia seorang. Kemudian tak ada adik-beradik lelaki bersama dengan dia. Kalau dia seorang tapi ada adik lelaki, kacau. Okey. Zaujun 1/4. Kenapa? Sebab si mati ada cabang waris itu bintun tadi. Maka kalau tak ada cabang waris ni, dia berapa dapat? Setengah, 1/2. Okey, dan baki dapat pada syakik, iaitu adik-beradik kandung lelaki dengan si mati. Maka nombor yang ada kat situ adalah 6, 4. Nah, jadi ambil 6 dengan 4 tu tadi, macam kita adalah kerat 2, 4 dapat 2 kali dengan 6, jadi 12. Atau kerat 2, 6 tu dapat 3 kali dengan 4 dapat 12 juga. So lepas tu 1/6 daripada 12 dapat apa? 2. Itu bahagian habuan untuk nenek. Kemudian bintun 1/2 daripada 12, itu 6. Kemudian 1/4 daripada 12, iaitu 3 milik suami. Kemudian baki yang tertinggal kalau ada lagi dapat kepada adik-beradik lelaki kandung dengan si mati. Nampak? Suami untung kalau dapat setengah. Tadinya aku kaya. Masalahnya sekarang ni kena tak ada anak atau cucu. Tak ada anak tu, ada anak perempuan tu. Janganlah kahwin kerana tu, astagfirullahalazim. Rosak tu akal, mana boleh. Faham? Itu kalau orang mencari. Kalau mencari tak jadi cerita macam tu. Kalau tak cari tak jumpa. Serius, ada orang jumpa saya, dia kata ada driver apa? Driver. Waktu kita pergi Thailand kan, driver tu dia bawa kita pergi. Dia sampai ke atas. Sampai Phuket, sampai turun balik. Tahan dulu dia bawa kita, serius. Tapi ceritalah dia tanya. Dia tu saya pergi keluar meraya apa, dia pakai kopiah.
Kan? Tak ada kalau buat orang tu kan pakai jubah punya jalan kan. Saya tak buat kerja macam tu. Payah nak melompat. Okey. Bukan kerja melompat, tapi masalahnya nak bergerak payah. So anyway, dia tanya saya. Dia dapat tahu saya ustaz, dia tanya, "Macam mana qadar ni?" Dia kata. Saya tak faham. Macam jodoh pertemuan dan sebagainya. Kalau saya cakap nak kahwin dua. Saya kata abang nak kahwin dua tertulis tidak, Allah Ta'ala tahu. Sekarang ni kalau abang nak kahwin, abang kena buat gerakan dulu. Contoh macam lapar, nak makan. Kadar Allah Ta'ala, lapar, kenyang tu kadar Allah Ta'ala. Tapi asbab kena ambil. Dan asbab dia contoh macam nasi. Ada air, ada beras, ada api. Abang kena masak. Abang tak boleh duduk diam. Ya Allah, aku lapar. Ya, betul. Doa lah. Tapi kalau tak bergerak, tak jumpa, saya kata. Bukan tiba-tiba datang, tiba nasi tu bergolek datang. Akulah nasi, dia kata. Makanlah aku. Mana ada? Lari kita kan. Jadi sebenarnya macam tu saya kata, kalau nak kata qadar, kes tadi akak sebut kan. Ramailah benda. Kalau gatal cari, jumpalah. Kalau tak cari, tak jumpa. Kena ada langkah tu. Langkah tu kena ada. Kalau nak kata orang tu katanya sekian kan. Macam orang nak hidayah lah. Nak hidayah Allah, Allahumma hadina. Malaysia semua orang baca pagi subuh. Allahumma hadina fiman hadait. Datang orang kata, "Encik, salah ni, Nabi tak ajar macam ni." Awak sibuk apa salah? Habislah masalah lah yang tu. Kan dia tahu jahil tak nak belajar. Jadi tu masalah nak kahwin, tak cari, tak jumpa. Faham tak? Duduk diam, nanti datang jodoh, golek. Kan? Faham tak? Pasal Nabi kata dah hadis kan, Nabi kata apa? "Lau annakum," kalau kamu tatawakkaluna Allahi haqqu tawakkulihi, kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Sebenar-benar tawakal, penyerahan sesungguh total. La razaqakum, pasti Allah rezekikan kamu kama razaqat tayr, macam Allah Taala beri rezeki pada burung. Tapi Allah Taala sebut cerita burung, Nabi sebut cerita burung. Nabi tak kata burung tu kenyang tiba-tiba. Taqdu, dia keluar pagi himasan, dalam keadaan kosong, tembuluk. Wa taruhu, dan dia pulang balik bitana, tembuluk dia penuh. Tapi tajuk dia kena keluar. Faham tak? Qadar tu anda kena keluar, bukan duduk diam. Rezeki. Kalau kau tak gatal cari, tak jumpa. Faham tak? Faham tak? Dia bukan macam tu, dia kena keluar. Saya kata dengan dia kena keluar. Oh ya ke? Saya kata tiba-tiba jumpa orang kahwin. Mana ada macam tu, saya kata dengan dia. Kan abang tak ada pergerakan, tak ada sekian, setakat ada keinginan tak buat kerja, tak jalan, saya kata. Dalam perempuan berhasil. Itu bukan tajuk dia. Tak ada je lain. Boleh. Okey, berhenti kat sini insya-Allah. Nanti kalau sempat ni pada masa akan datang kita insya-Allah memang minggu depan kita edahkan. Apa diagram ni dan juga sekian. Boleh buat latihan sendirilah. Tengok kenapa. Boleh tanya kan, jadah dapat ni 1/6. Kenapa? Kenapa dapat 1/6? Kenapa anak dapat sekian? Tanya diri sendirilah. Dan kita dah ajarkan sebenarnya dalam diagram yang asal sebelum tu, kita dah bagi tahu dah kenapa. Mana anak perempuan dapat setengah bila? Kan? Apa bintul ibn dapat 1/6 bila? Suami dapat 1/8 bila? Isteri dapat suami dapat 1/4 bila? Kalau tak ada anak, kalau orang tak ada anak. Saya bagi kat mana raya. Kalau tidak pergi kat mana raya. Okey. Bagi mana raya dia kena potong percentage. Kalau tidak kira sendiri je. Tu saya kata dengan orang-orang kan pening kepala apa tak boleh nak kira kawan raid. Datang masuk kelas kita. Bodoh ni kita buat dalam kelas ni praktikal. Praktikal terus. Okey, jelas. Siapa saya? Okey. Maka dia macam anak tu dia tetap dapat, tak kira umur dia berapa. Kena satu benda kena ingat, sebelum Islam datang memang pewarisan harta jadi kes lah. Orang lelaki, perempuan tak dapat. Orang dewasa, budak-budak tak dapat. Tapi di Islam datang, orang tu tak kira besar ke kecil, ke tua ke muda ke, as long as dia syarat cukup, maka dia dapat. Harta boleh lahir. Okey, orang yang dilantik dalam keluarga tadi lah. So sebab kenapa dalam Islam ada tajuk masalah makan harta anak yatim. Kan? Orang yang makan harta anak yatim secara zulman, dia makan harta tu, dalam perut dia ada api neraka. Dia kata. Yang salah faham lah sebab kenapa dalam Islam ni kita digalak jaga anak yatim. Dan anak yatim kenapa tak masuk dalam masalah zakat? Sebab ada anak yatim kaya. Bapak mati dia kaya. Kan sejuta tu bapak dia tinggalkan. Tapi penjagalah, guardian tadi lah kena bertanggungjawab. Dia makan secara zalim, Allah Ta'ala akan hukum dia. Kalau penguasa amanah tadi, mana guardian dia, tak kira bapak saudara dia ke, mak saudara dia ke, adik-beradik dia sendiri ke, kan yang besar tu abang, yang kecil lagi adik. So kena jagalah harta tu, pegang amanah sampai budak tu umur cukup, maka serahkan. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa batalul yatama hatta balagun nikah. Ujilah anak yatim ni sampai umur pernikahwinan. Fa in anas min hurusydah, kalau berarti pada mereka ni ada kecerdikan, fadfa'u ilaihim amwalahum, pulang pada mereka harta mereka. Maksudnya pulang balik. Pegang sementara mereka bangang. Bila dah makin pandai, pulang kan. Tapi tengok keadaan. Kalau dia kata tampak dia macam tu, macam pelik je, tak usah bagi langsung. Tunggu, perlahan dulu. Sampai dia ni. Ya. Pembagian harta faraid dengan penjagaan anak
yatim piatu katakan, yang tak berbapa dan beribu. Jadi boleh diguna pakai tak? Memang. Banyak yang diberi. Ya, dia akan pakai harta yang ditinggalkan oleh mak bapak dia. Mana anak yatim tu punya habuan daripada faraid tadi akan diambil dari situlah untuk hal ehwal urusan dia, sekolah dia, baju dia, pakaian dia, ambil dari situ. Dan siapa yang mendapat lebih daripada faraid tu, jadi dia lah tanggungjawabkan untuk menjaga dua anak yatim. Tak juga. Tak juga. Pasal actually dalam kalau konsep ni kadang-kadang anak dia dalam Islam ada dua satu perkara. Banyak orang salah faham. Hadanah dengan kafalah. Hadanah bela. Bela ni actually tak semestinya waris ni. Bahkan kadang contoh macam anak yatim tu kan, ni perempuan ni kan, dia takkan pergi pada adik-beradik lelaki pada si mati. Dia akan lari pergi pada adik perempuan dia, yang kadang-kadang mungkin bukan jadi waris. Dia pergi pada mak saudara, belah mak kadang. Belah mak dia. Dia pergi belah mak, dia tak pergi belah bapak. Dia pasal bela. Tapi wang penjagaan dan sebagainya kena dibayar oleh pihak lelaki tadi. Faham? Tapi dalam kat Malaysia kan tak belajar kan. Tu kursus nikah tak ajar benda ni. Orang tak tahu. Contoh macam orang tu bercerai dengan suami dia. Lepas tu dia bela anak tadi. Susah lah duk penat kan, jual kuih dan sebagainya. Astagfirullahaladzim kan. Lepas tu bapak dia lepak ke KL kahwin satu lagi. Duk banglo. Budak tu punya cara hidup, pembesaran dan sebagainya, mak yang jaga tu. Dua-dua sekali bapak tu kena tanggung. As long as budak tu tak besar tu cukup umur dan sebagainya, tanggungan kehidupan budak tadi sekolah dan sebagainya atas bapak yang bercerai dengan mak tadi, dan mak yang menjaga tu pun dapat allowance. Itu juga dengan pak menakan. Ya. Nah, macam tu juga. Dia tapi kena faham secara asasnya dalam Islam memang kita kata dia jaga lain, duit lain. Jaga lain, duit lain. Mana pembelanjaan tadi datang daripada yang belah lelaki. Pembelaan datang belah perempuan. Bila datang pembelaan, orang yang diprioriti bila seorang perempuan tu mati dan sebagainya kan, prioriti akan lari pada adik-adik perempuan dia. Takkan lari kepada adik-adik belah bapak. Dia akan ke depan ke situ. Sebelum dia cukup umur balik kan, akan diletakkan penjagaan pada adik-adik belah perempuan. Hadanah, dia panggil hadanah. Nampak nikah ni kita belajar. Tapi ialah orang kita faham bab ni, dia kata kalau kau belum kau pergi makan. Kau cakap aku tak nak pergi makan. Salah. Walaupun kita kata dia dapat penjagaan, duit, walaupun lawan kat mahkamah kan, menang, katalah menang belah perempuan, si lelaki tadi tetap kena bayar. Yang salah faham tau. Tak kena bayar, tetap kena bayar. Dari segi undang-undang, boleh ke pihak ni claim kepada bapa saudara ni untuk anak yatim? Memang ikut undang-undang je jalan. Ikut undang-undang sebenarnya, contoh macam anak bila bapak adik-beradik sebapa. Contoh macam memang kita kata tanggungan dalam Islam, dia berkafalah ni kena tahu siapa tanggung siapa tu. Sebab dalam kisah bila nak potong tangan orang dalam kecurian kan, akan ditanya dahulu siapa wajib tanggung dia sebenarnya. Dia sebelum dia kena mencuri, lapar, dan mahkamah akan cari siapa first. Tengok ada bapak dia kaya tak? Tak kaya. Tengok anak dia, ada tak anak? Kaya tak? Tak ada. Tengok tak adik-beradik dia kaya tak? Tak ada. Tengok tak ada bapak saudara. Tengok sepupu dia. Dia akan cari macam tu. Bila datang tu perintah mahkamah akan keluar. Supaya orang tu punya, kalau luar kemampuan, lebih tinggi daripada kemampuan dia. Contoh macam sebulan tu dia ada 200 lebih. Bukan lebih lah, dia ada 1000, dia juta, dia ada 10 juta. Bulan-bulan dia ada 10,000 lebih duit dia. Jadi mahkamah akan keluar arahan, bagi 200 ke 500 untuk bagi sebagai tanggungan hidup orang berkenaan. Dia boleh. Memang dalam Islam memang ada panggil apa? Kafalah tadi. Siapa tanggung siapa. Actually macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia tanggung. Even salah seorang yang tanggung tu, salah seorang yang keluarkan kes berkenaan dengan ifk. Dia ada tukang sebar seorang tu kan. Abu Bakar tak nak bagi lepas tu tanggungan. Tapi Al-Quran kata jangan. Wala ulul fadli minkum. Mana tak nak, surah An-Nur Allah terangkan. Memang actually kisah dia pasal dia rasa marah lah pasal orang tu, antara tukang sebar cerita bohong berkenaan anak dia. Tetapi Al-Quran kata jangan hentikan. Tapi dia tanggung, orang tu bawa tanggungan dia. So dalam Islam benda tu biasa. Mana kita contoh sebab kenapa kadang-kadang orang kita kan, kita terangkan itu. Bila nak bersedekah, mula tengok adik-beradik dulu. Jangan tak jauh. Ini tengok dia adik-beradik ada miskin apa kedana, tak nak sedekah tu. Sedekah jauh, orang hingga lah kan. Baguslah kan, tanggung anak yatim sekolah agama, baguslah. Tapi kena ingat pasal zawil kurba wal yatamal masakin, dia bukan anak yatim dulu. Faham tak? Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, banyak lagi ayat lah. Contoh kita belajar kan tafsir, memang macam tu. Dia actually sebenarnya yang dekat dulu. Jangan lompat jauh. Dengan sebab itu kita jauh. Jadi dia digalakkan. Tapi kadang-kadang dalam peringkat wajib. Itu dalam sunat. Yang wajibnya wajib. Boleh datang arahan wajib daripada mahkamah untuk suruh dia keluarkan harta itu. Jelas? Okey. Jelas okey, baik, untuk sini insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Dan minggu depan kita akan bincangkan soal tajuk puasa sikit ujung lah. Dan awal tu kita akan edarkan lah kertas-kertas yang berkenaan dengan nota ni.
Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.